Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita saudara. Sambil-sambil minum petang, kita menceritakan zaman silam kita dalam segmen memori petang ini saudara. Setengah jam saya akan bersama dengan anda. Apa khabar saudara Syamsul Abu Hassan? Saudara Waksu, apa khabar anda semua? Jadi doa saya agar anda sihat walafiat. Segmen ini segmen memori saudara. Memori cerita zaman silam ya. Saudara Nik, apa khabar? Saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Semoga orang Sungai Petani sihat ya. Saudara Syamsul Anwar, Puan Yaimah Hassan, Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan katanya. Saudara Wan Syahrudin di Instagram. Saudara Iskandar di TikTok, saudara Abu Samah, saudara Roslan Anizan, Puan Norlela. Sambil-sambil minum petang, anda minum petang ini makan kuih apa? Saya lain tak adalah. Kegemaran saya goreng pisang. Tambah-tambah lagi kalau ada pisang raja ya, saudara Azam Takja, saudara Azhar Tok Kaya. Saudara Mak Yusof, salam dari Semenyih ya saudara Mak Yusof. Terima kasih, itu di TikTok. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, selamat pengantin baru sahabat. Teruskanlah merawat cinta kasih. Duhai, seronok saudara. Tidak lagi sunyi sepi sendirian saudara Azmi, saudara Waksu, saudara Roslan, saudara Hamzah, saudara Syaril, saudara Abu Seman. Saya dengan saudara Abdul Azmi, saya mendoakan anda berbahagia, kekal hingga ke jannah ya. Saudara Hamzah Husin, saudara Abu Seman, saudara Sarudin, saudara Azli, begitu juga saudara User. Ini teman-teman kita di TikTok. Daun sirih pun ada. Tak minum sirih, saya tak makan sirih, gigi dah banyak tak ada dah. Saudara Sarudin. Baik saudara, dalam kita sembang-sembang petang ini tadi, sebelum saya live, saya dengar satu lagu. Ini teman saya, saudara ini Fadil Haji Hashim, Tuan Haji Fadil Hashim, teman sepersekolahan saya waktu di Kolej Dr. Abdul Hamid dulu. Saudara Fadil, dia mengantar kiriman lagu tu amat menyentuh perasaan saya. Itu lagunya berjudul Selapih Kasih Sedulang Rindu. Aduhai, nyanyian Ramli Sarip. Oh, di mana kawan-kawan dulu? Apakah masih mengingati diriku? Itu katanya. Jadi saya melihat keadaan-keadaan lagu-lagu tersebut, teringat saya teman-teman saya. Terkenanglah saya dulu saudara. Bagaimana saya hari ini saya tak cerita tentang sambungan apa yang terjadi pada Allahyarham Datuk Harun, sebab ada banyak cerita-cerita lain yang saya fikirkan mungkin agak menarik untuk kita berkongsi bersama saudara. Saudara Wan Syahrudin, saudara Azhar Tok Kaya, saudara Azli, saudara Omar Ahmad, begitu juga Papa Hafiz, saudara Muhammad Amin. Saya teringatlah ini macam mana zaman dulu, waktu zaman saya kecil-kecil dulu. Sekarang ni kita menghadapi musim pilihan raya. Saudara, zaman saya sekitar pilihan raya yang saya ingatlah, pilihan raya 1969. Waktu tu usia saya masih lagi di bangku sekolah menengah. Dulu sekolah dulu ada remove class saudara. Jadi saya dari sekolah kebangsaan Melayu pergi ke sekolah Inggeris, dia kena masuk setahun sekolah remove class. Kemudian barulah dinaikkan tingkatan 1. Masa itulah, seingat saya waktu saya remove kelas rasanya, pilihan raya umum diadakan tahun 1969 saja. Dan antara yang seronoknya dulu, bila saya di kampung saya saudara, bila ada kempen-kempen ataupun ceramah umum yang diadakan, selalunya Tok Sidang Kampung akan bagi tahu. Kalau mungkin diadakan di Kampung Seredang atau diadakan di Lekir, Pasir Panjang, kalau ada pemimpin besar yang datang, disediakan bas. Jadi waktu dulu dapat naik bas percuma tu Tuhan aja lah punya sukanya. Sebab selalunya kalau saya nak pergi ke Pekan Setiawan tu, saya ke basikal saudara. Ini dapat naik percuma, naik bas. Oh, seronoknya naik bas. Tapi nak buat macam mana kadang-kadang waktu tu budak-budak sekolah tak boleh dibenarkan untuk berpolitik. Tambah-tambah saya sekolah remove kelas. Jadi tiba-tiba saya terpakailah baju t-shirt. Masa tu baju pakai politik saudara. Jawabnya kena sebat lah saudara, baju kena ambil dari sekolah.
Jadi saya teringatlah kadang-kadang bila dalam bas itu, Allahyarhamah ibu saya pesan, dia kata inilah nak, ini musim mengundi ni, kata kita tak panggil pilihan raya, kita mengundi. Mak nak ngundi ni, ngundi parti Tengku Abdul Rahman. Dia tak sebut Perikatan ataupun Barisan Nasional, dia sebut parti Tengku Abdul Rahman. Sebab jagalah. Tapi dia kata walau macam mana pun ni partinya UMNO lah, dia kata. Banyak juga mak berkorban. Kami dulu kaum wanita menggadaikan gelang, memberi gelang, rantai sebagai biaya untuk almarhum Tengku Abdul Rahman berangkat ke London untuk membincangkan soal kemerdekaan negara kita, saudara. Saya ingat lagi dalam bas mak berpesan, kau main jauh-jauh ya, nanti mak nak bersama mak nak dengar. Tak silap saya rasanya yang datang waktu itu almarhum Tun Razak rasanya. Silap ni. Jadi waktu itu bapak saya, Allahyarham bapa saya, saya sibuk berkempen, naik pentas. Adalah kereta masuk, kereta tu disediakan untuk pengempen, bukan macam sekarang. Sekarang kalau nak pergi berkempen kena belanja sendiri, saudara. Dulu bila nak berkempen, parti akan menyediakan kenderaan khusus untuk Allahyarham bapa saya. Sebab bapa saya tu dulu pakai propagandis nombor 1 di kawasan daerah, masa itu dipanggil Setiawan. Ingat lagi, dia berkempen untuk calon, tak silap saya namanya Wong Kong Wah dari parti MCA, saudara. Selain daripada itu, saudara, saya ingat lagi bila musim-musim pilihan raya ni di kampung saya selalulah ada wayang pacak. Wayang pacak ni wayang propaganda. Selalunya yang buat Pak Hasan ni tinggal di Setiawan. Dia akan pusing keliling kampung, jangan lupa tuan-tuan datang malam ini kita tengok wayang. Ada wayang percuma. Maklum sajalah saudara, waktu itu TV tak ada, radio saja komunikasinya. Kampung pula tu api tak ada. Api tu maksudnya bekalan elektrik tak ada, bekalan air tak ada, cuma jalan saja baru dibuat. Belum ada lagi jalan raya. Masa tu jalan tanah merah lagi. Nak sampai kampung saya daripada jalan besar di Setiawan tu masuk jalan estate. Jalan estate ini daripada kampung Sungai Wangi, Wabrok, Tokeh orang putih, saudara, jangan lupa. Masa tu orang putih ni banyak lagi menguasai ladang-ladang. Baru sampai kampung saya. Jadi jalannya jalan estate, saudara. Becak kalau musim hujan. Tapi bila sampai malam, kita menontonlah wayang. Saya pula masa itulah, Allahyarhamah ibu saya, dia buat sotong kering. Sotong kering ni dimasak, kemudian diracik-racik macam sate. Kemudian diletakkan kuah kacang. 1 cucuk 5 sen. Dapatlah dalam 20 cucuk, 25 cucuk. Berjual lah saya sambil-sambil orang tengok wayang. Kita siapa nak makan sate, ada juga orang jual sotong katuk, saya sotong cucuk. Itulah pengalaman saya waktu tu. Tapi seronok juga tengok wayang propaganda ni, saudara. Tengah sedap-sedap gitu. Tapi kebanyakan filem-filem itu didatangkan daripada filem negara. Macam Tongkat Waran punya filem apa semua tu, saudara. Filem propaganda masa tu parti yang bertanding hanyalah parti Perikatan menentang parti DAP, parti buruh, Perikatan, UMNO, Barisan Nasional, MCA sama dengan MSC. Itulah beberapa parti yang lain. Saya ingat saya 3 parti. Itulah saya ingat saya parti Perikatan. Lambangnya adalah lambang dacing. Itu dari dulu sampai sekarang lah. Bukan, lambang kapal layar. Gambar kapal layar. Tengah seronok tengok wayang tu berhenti. Kadang-kadang dia terhenti sebab kematian alat genset tu tak cukup minyak. Tapi memang kadang-kadang dia sengaja dihentikan waktu itulah. Tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan besok kita ada minggu ni kita akan mengada pilihan raya, kita mengundi. Dia mengajarlah cara-cara nak mengundi. Masa itu saya kanak-kanak, apa saya ambil kisah sangat, dengar sajalah. Saudara, jadi dalam suasana begitu saya teringatlah betapa mudahnya hari ini pentah-pentah politik, ini orang berkempen boleh menggunakan media sosial dan pentah-pentah yang disediakan dengan gemerlap lampu dan sebagainya. Zaman kami dulu tak ada semua tu, saudara. Ada tempatnya tu terpaksa pakai genset, kadang-kadang terpaksa pelita gasoline. Itulah zaman dulu, zaman saya kecil-kecil. Saya dah pun terdedah dengan dunia politik. Waktu sekolah rendah lagi, sekolah menengah. Saya ingat peristiwa 1969. Tapi kampung saya harmonis, saudara.
kami adalah warga yang di mana penduduk di situ 58 ke 60% warga Melayu, 30% warga keturunan Cina, dan 10% 15% adalah warga keturunan India yang bekerja di estate. Estate Wardrobe. Ingat lagi saya, saudara. Sebab jadi kami hidup cukup harmonis, tak ada masalah. Jadi bila ada wayang tu dekat pekan kampung lah, saudara, ramailah berduyun-duyun dalam kampung bawa tikar, tengok, nonton. Kemudian Pak Hasan tu akan bercakap, jangan lupa tuan-tuan, bila nak pergi mengundi, bawa kad pengenalan. Undilah calon perikatan. Jadi kita mana tahu. Jadi kita dengarlah, undilah tuan dan puan. Itu nyanyian saudara Allahyarham Datuk Zainal Abidin, itu DJ radio, ya saudara. Jadi dalam keadaan tu, bila teringat musim pilihan raya ni, teringatlah zaman dulu-dulu saya, saudara. Kemudian berbalik pada kisah lagu tadi, Selapis Kasih Sedulang Rindu. Memanglah saya kadang-kadang teringat zaman dulu. Saya mula-mula sampai ke Kuala Lumpur, saudara, sekitar tahun 76. Dan tempat pertama saya bekerja adalah di Surat Khabar Suara Rakyat, pimpinan Allahyarham Saudara Subki Latif. Dia masa itu kita memperjuangkan tentang perjuangan menentang gerombolan pengomunis yang cuba menjatuhkan Datuk Arun waktu itu. Saya ingat lagi bagaimana ucapannya di masa dulu Mesyuarat Agung UMNO, Perhimpunan Agung UMNO diadakan di Dewan Bahasa. Bangunan UMNO tak ada lagi, saudara. Sekejap lagi saya akan cerita tentang kisah bangunan UMNO ni, saudara. Jadi kita mesyuarat UMNO mengadakan persidangannya di Dewan Bahasa. Kemudian pindah ke tahun berikutnya di Dewan Nirwana di Hotel Hilton. Tak ada pun dah hotel tu pun, saudara, sebelum dipindahkan ke Ibu Pejabat UMNO yang sekarang hari ni, ya. Jadi berbalik-balik tentang teman-teman, saya teringatlah waktu saya bekerja petang-petang. Selalunya waktu petang tu tempat kami minum petang ialah di dekat Pasar Coket, Jalan Tunku Abdul Rahman, Pasar Coket. Teman-teman yang selalu menemani saya waktu itu selalunya lah dalam pukul 4 dah sampai dah, iaitu Datuk Yusof Haslam. Datuk Yusof Haslam ni dia bekerja sebagai konduktor bas, pemeriksa tiket bas Srijaya bersama dengan Datuk Dok Kilau. Itu kawan-kawan. Lepas tu datang lagi sahabat saya Allahyarham Datuk Husin Abu Hassan. Kadang-kadang ditemani oleh abangnya. Abangnya itu panggil Pak Ibrahim. Itu bapa kepada Allahyarham Latif Ibrahim dan Khatijah Ibrahim. Sebab itu saya rapat dengan keluarga Pak Ibrahim ni. Anaknya Sofiah Ibrahim, adik kepada kakak kepada Latif Ibrahim. Sofiah Ibrahim, Latif Ibrahim, Khatijah Ibrahim. Pak Ibrahim selalu duduk kat Coket di hadapan kedai sup Suria. Saya ingat lagi. Tak ada dah, restoran dah tak ada dah sekarang, ya. Jadi kami duduk, kemudian datang lagi saudara A.R. Badul, baru lepas menang pertandingan bakat TV. Kemudian Allahyarham Arjapa sama dengan Helame Abdul Hail, orang Penang. Dia aktif di kumpulan anak seni. Dulu ada satu panggung anak seni berhampiran dengan Padang Merbuk, saudara. Dan biasalah Dok Kilau juga berhenti, dia turun daripada bas sebab dia pemeriksa tiket, datang makan. Kami selalu jamu selera makan kerang rebus. Itu minat ni Allahyarham Abang Husin, Yusof Haslam, kita makan kerang rebus. Ada juga mie rebus, tapi kerang rebus tu sampai 3-4 pinggan lah, saudara. Kini. Jadi sesekali juga datang Allahyarham Abang Raja Pini Ismail. Dia tinggal di Kampung Baru, dekat rumahnya, tak jauh, saudara. Jadi dalam suasana begitu, saya teringat mereka semua Daja Allahyarham. Sebab itu bila dengar lagu-lagu begini, di mana teman-teman apakah masih menganyam rindu, terasalah, saudara. Dia terasa usia selalu sudah jauh saya tinggalkan. Begitu juga dengan teman-teman sekolah saya. Ini macam sahabat saya Tuan Haji Fadil Hashim, Datuk Yahya Jalil, Saudara Mufti, yang kekal bersama saya, saudara Abdul Muttalib, drama waktu di kolej dulu. Ramai kawan. Saya sebenarnya ramai kawan. Bin Haji Aisyad, dia nak join Melak. Saya tak tahu nak buat live begini begitu, ya. Saudara Ikram Colin Nawang. Ini saya menceritakan
Itu pasal memori saya dengan teman-teman yang bergiat dalam dunia seni. Masa itu Datuk Yusuf Aslam dia datang dengan skuter aja saya. Sekarang tu lah cerita lah, filem anaknya buat filem pun Mat Kilau pun juta-juta ringgit. Dulu kalau datang tu dia kata, "Mal, bila pula nak ambil air jadi cover majalah." Dulu hati-hati sukalah kalau dapat wajah mereka dijadikan hiasan muka depan majalah. Masa tu saya berkhidmat juga selepas Suara Rakyat ditutup. Allahyarham Datuk Mustafa Jitun menerbitkan majalah Varia Filem, Varia Pop, Varia Sari, saudara. Dan itulah keadaannya bagaimana bila saya melalui sekitar Jalan Tengku Abdul Rahman terkenang. Kerana di situ juga ada Pustaka Antara. Bersebelahan dengan Pustaka Antara ada bangunan UMNO. Itulah sebenarnya bangunan UMNO, saudara. Banyak orang tak tahu. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ni yang aktif dalam politik, sebenarnya itulah bangunan UMNO 2 tingkat saja. Dan berbalik pada kisah bangunan UMNO ni, saya harus mengakui bahawa waktu itu nilai duit selalu sedikit dan UMNO pun bukanlah kaya sangat macam sekarang. Saya ada bangunan sendiri yang hebat. Waktu itu ada juga bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Ini adalah orang yang paling banyak berjasa dengan UMNO. Tapi jasa beliau dilupakan, saudara. Saya hairan kenapa kita, warga bangsa kita selalu melupakan pemimpin-pemimpin terdahulu yang banyak berjasa. Kerana apabila saja parti MCA mau mewujudkan bangunan sendiri di Jalan Ampang, di situlah pemimpin UMNO terasa tercabar. Mungkin anda tidak tahu, dulu masa zaman perikatan sampai sekarang pun apabila diadakan pilihan raya, saya cerita tentang musim pilihan raya ni, sampai sekarang saudara, kos untuk biaya pilihan raya itu, sama ada daripada MCA, daripada MIC, semua itu ditanggung oleh UMNO, saudara. UMNO menanggung semua keseluruhan kos pilihan raya bagi setiap calon yang bertanding. Jadi tiba-tiba bila MCA buat bangunan tinggi begitu, pemimpin UMNO terasa tercabar. Kemudian diadakan mesyuarat yang dipengurusikan oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail. Masa itu Tun Dr. Ismail, Tengku Razali sebagai bendahari, Allahyarham Tun Gapar Baba, Tok Senu, di jalan-jalan Tengku Abdul Rahman, bangunan 2 tingkat, saudara, barat sebelah. Sekarang ni dah tak ada dah Pustaka Antara tu. Yang ada sekarang ni di bawah tu ada bank, Bank Muamalat tak silap saya. Ya, itulah 2 tingkat saja bangunan UMNO masa itu. Jadi dalam mesyuarat tersebut diputuskan bahawa UMNO harus memiliki bangunan sendiri yang besar lagi. Kalau boleh biar lebih tinggi daripada bangunan MCA di Jalan Ampang. Dalam perbincangan itu, pertama sekali nak cari di mana nak letak bangunan itu, tanahnya di mana. Kerana UMNO bukan ada tanah masa itu, bukan macam sekarang. Banyak ini bagai-bagai UMNO punya tanah. Masih tak ada. Cari. So ada yang mencadangkan dibuat sebelahan dengan dekat Jalan Ampang, tanah kerajaan. Kata Tun Dr. Ismail, siapa minta, ini saya ingat pemimpin dahulu, siapa ambil tanah kerajaan, saya tangkap. Kerana waktu itu Tun Dr. Ismail dia tegas orangnya, dia Menteri Dalam Negeri. I will arrest those who take the government land. Sebab itu tak sepatutnya parti politik mengambil kesempatan pada tanah-tanah milik kerajaan, katanya. Jadi semua bincang, akhirnya Tengku Razali pun berkata, yang Mulia Tengku Razali dia cakap, Tun, dia kata sebenar-benarnya saya ada satu keping tanah. Is it tanah kerajaan? Tidak, dia kata, ini tanah saya, milik peribadi. Saya beli daripada seorang Bengali, dia kata, Bengali ni kalah judi, dia kata. Dia kalah judi, dia jual tanah saya. Tapi tanah tu, tempat tu taklah berapa elok, dia kata. Tun Dr. Ismail kata, dekat mana? Dia kata, dekat jalan Kuching, iaitu Kampung Maxwell. Untuk pengetahuan saudara, dulu Kampung Maxwell itu adalah kampung kupu-kupu malam kebanyakannya. Di situlah ramai artis-artis tinggal di situ. Mereka terlibat dalam dunia seni, dekat dengan kota. Penari-penari kabaret, penyanyi-penyanyi kelab malam, dan juga kupu-kupu malam sebab dekat dengan coket, saudara. Jadi Tengku Razali kata, Tun, dia kata kawasan tu taklah berapa cantik. Setinggan, dia kata, bab setinggan itu you leave it to me, kata Dr. Ismail. I can clear it up. So macam mana dengan penempatan ramai, tak apalah. Dia kata itu urusan saya, kalau betul tanah you, dia kata. Jadi Tengku Razali kata dia bagilah tanah itu. Semua mereka yang tinggal di Kampung Maxwell berdepan dengan, dulu ada sebuah sekolah menengah kolam air
untuk sekolah sekolah asrama penuh untuk anak-anak pelajar-pelajar perempuan. Ya, saudara. Dan bila dah bersetuju, maka Tun Dr. Zaman kata, berapa nak jual? Dia kata, tak. Kita buat agreement terus atas nama Syarikat Usaha Tegas dan Berhad. Itu milik UMNO. Jadi yang bawa Tengku Razali adalah sebagai trustee. Ambillah tanah ni. Jadi untuk membolehkan perjanjian itu, sebab setiap perjanjian itu mesti ada jual belinya. Jadi nilai RM10 je. Hari ini itulah letaknya sekarang. Bangunan UMNO setinggi 39-40 tingkat. Bangunan hotel Sari Pasifik. Di hadapannya itu The Mall. Dan dibangunkan oleh Dick Chan, itu menantu kepada Tokyo Genting, Linggotong, menantu Linggotong. UMNO tidak mengeluarkan satu sen pun, RM10. Itu biasalah sebagai untuk membolehkan agreement itu dibuat. Artinya yang Mulia Tengku Razali menghadiahkan sepenuhnya tanah yang hari ini bernilai boleh jadi ratusan juta. Tapi pengorbanan dia pada UMNO, sayangnya, saudara, sayangnya langsung tidak dikenang jasa beliau. Itulah keadaan. Kadang-kadang saya bila dengar, di mana kawan lama, saya ingat waktu dulu saya jadi wartawan, sama dengan fotografer yang selalu rapat dengan saya, Wak Nahakam Sani, dia asal Bagan Datuk. Dan kami seringlah berjumpa dengan pemimpin, berjumpa dengan artis. Petang-petang makan dengan Allahyarham Abang Husin, Allahyarham Latif Ibrahim, Allahyarham Arjapa, Helame, Yar Badul, Yusuf Aslam yang menyerlah sekarang ni lah Datuk Yusuf Aslam. Saya yakin kadang-kadang bila jumpa dengan dia, "Sob, ingat tak kita di Cokit?" "Ingat," dia kata. "Masa tu aku naik skuter je," dia kata. Jadi saudara, itulah cerita sejarah silam saya dalam memori ini. Kadang-kadang bila saya tengok bangunan UMNO itu, saya terkenalkan teman-teman. Ramai juga macam Mak Enon juga tinggal di Kampung Maxwell, sekarang dah tak ada, saudara. Jadi cuma yang saya selalu katakan, begitulah mulianya hati yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah memberikan tanah. Saudara Hamzah Ibrahim, ya, dekat dengan panggung federal, betul, kawasan Cabaret. Dulu anak-anak wayang selalu ke situ. Benar, saudara. Saudara Aizah Ibrahim, benarlah tu. Puan Jamilah Sebem, pengetua Sekolah Menengah Kolam Air Ibu Zain, benar. Jadi ini ruangan ini, saudara, ruangan memori ya, dan saudara, untuk anak-anak muda khususnya di TikTok. Apa yang hasrat saya bercerita balik ini supaya kita faham, kita memahami, sebab mereka tak kenal. Syukri Syafi'i, ya sayang, orang jujur dan amanah itulah selalunya kena cantas. Ni yang rakyat tak pernah nampak dan berfikir langsung. Itu saudara-saudara Syukri Syafi'i. Betul, yang bawa Mulia Tengku Razali, dia jujur, dia ikhlas demi perjuangan. Dia bagi. Bayangkan saudara, nilai tanah itu berjuta-juta. Saudara Kuzairi, cerita politik malam, 9.30 malam. Saudara Syed Idrus, Saidi Idrus, saudara Zul di Instagram. Betul, saudara Tuah, cerita politik malam ya. Kalau siang ni memori. Kalau saudara nak mengetahui perjalanan waktu dulu, macam mana bangunan UMNO itu dibuat, tempat bangunan UMNO itu tempat kebanyakannya kupu-kupu malam, wanita perempuan cabaret, pemain muzik. Saudara Ngasiman Sapuan, Hezri Zakaria, adakah pemimpin selain daripada Tengku Razali Hamzah sanggup melakukan seperti itu? Yang kalau ada pun semuanya tamak. Saya nampak begitulah keadaan saudara. Sebab itu kadang-kadang teman-teman tanya dengan saya, kenapa saya begitu mengidolakan yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah? Sebab saya melihat bahawa perjuangannya ikhlas. Jadi chairman Petronas tak ambil gaji sekupang pun, sedangkan Petronas berbilion triliun dah hasilnya dihasilkan. Jadi pengurusi Bank Bumi Putra tak ambil gaji pun, cuma ambil pemandu aja. Saudara, ada tanah yang begitu tinggi nilainya di Jalan Maxwell ataupun Jalan Kuching, beri pada UMNO. Tapi hari ini kalau saudara pergi ke bangunan UMNO, ada mural apa semua, sekeping gambar Tengku Razali pun tak naik. Yang ada banyak gambar Tuan Mahathir, kerana banyak pengampu waktu itu, saudara. Daeng Seno mana satu saya tak tahu. Saudara Jamaliah Sabian, Mak Enon selalu jumpa naik bas mini, pergi ke Cakit. Betul, saudara Jamaliah Sabian, Mak Enon dia tinggal di Ulu Kelang.
dengan anak dia Kelana. Saya ingat lagi, Kelana anak Mak Enon tinggal di Hulu Kelang selepas kawasan Maxwell itu dipindahkan. Jadi duduk di kampung Maxwell itu, dia orang panggil kampung Menggali. Saudara, dipindahkan, setengahnya tinggal di Keramat, setengah di Hulu Kelang, setengahnya di Sekambut. Itu perkampungan dulu dah tak ada lah mana ni sekarang ni. Cik Mustafa, Cik Soh, Saudara Ahmad Syafawi, Saudara Haris, pemimpin UMNO dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Saya tidak menafikan. Pertama, mereka mempunyai jati diri dalam perjuangan. Macam saya katakan, macam Allahyarham Datuk Arun Idris, kukuh kental perjuangannya. Begitu juga dengan Allahyarham Tan Sri Jaafar Albah. Ini dipanggil sebagai singa UMNO. Apabila saja almarhum Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan Singapura dikeluarkan dari Malaysia, dia letak jawatan. Dia letak jawatan dalam kerajaan, dalam parti. Itu yang saya ingat, saudara. Peristiwa itu masih terngiang-ngiang lagi berlaku. Dan musim-musim pilihan raya tak adalah pula berebut-rebut nak jadi calon. Kebanyakan dulu mereka bila dipilih jadi calon pun tak ada. Pertama, gaji tak tinggi, saudara. Gaji wakil rakyat dulu, ahli parlimen dulu, bermula dengan RM750. Naik pelan-pelan. Dan macam mana yang pernah saya ceritakan, Tawi Sli di Sarawak. Dia ni bertanding, menang, mengalahkan Kalaningkon. Jadi diangkat sebagai Ketua Menteri Sarawak. Dia asalnya bekerja sebagai kerani Kilang Papan. Jadi bila ada berlaku perdebatan, pertandingan semula, challenge Kalaningkon di mahkamah, kalah. Jadi dia pun tak ada kerja lah. Berhentilah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Bila dah jadi ketua, dia tidak bekerja lagi, dia nak minta kerja dekat Kilang Papan tu, tak beranilah Toki Kilang Papan nak ambil dia. Sebab dia kata, kamu dulu lawan dengan Ketua Menteri. Nanti sebab kamu Kilang Papan aku ditutup. Jadi waktu itu, bila dia tidak bekerja, tak ada pendapatan, tak ada pencen. Peristiwa ahli-ahli parlimen mendapat pencen. Menteri-menteri dapat pencen hanyalah selepas peristiwa Tawi Sli berjumpa dengan Tun Razak. Allahyarham Tun Razak, dia berkunjung ke Sarawak. Waktu itu dia jumpa Tun Razak, jumpa macam mana Tawi? Sihat? Habis, okey ke depan. Apa lagi? Tun, saya apa pun tak ada. Gaji tak ada, allowance tak ada, pencen pun tak ada. Habis tak ada kerja, tidak ada kerja. Tidak mahu semua Kilang-Kilang Papan terima saya. Takut sama itu Ketua Menteri. Di situlah Allahyarham Tun Abdul Razak balik ke Kuala Lumpur, panggil Menteri Kewangan, masa itu Tun Tan Sri Sin, mewujudkan skim pencen untuk bekas-bekas wakil rakyat dan menteri. Permulaan pencennya adalah RM500. Jadi kalau mereka jadi wakil rakyat, bila lepas pilihan raya ni dah tak ada apa, jadi wakil rakyat dapat pencen, jangan lupa pada Tawi Sli. Ini orang yang memujuk ataupun membuatkan Allahyarham Tun Razak mewujudkan skim pencen kepada ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Saudara. Atika. Jadi saya bercerita tak lama, setengah jam macam ni, saudara. Saya bercerita tentang perjalanan kehidupan politik negara kita ini daripada satu fasa ke satu fasa. Begitu juga dengan UMNO, daripada fasanya daripada Johor pindah ke Kuala Lumpur. Catatan yang saya baca dari masa di Johor, hanya tulisan, banyak buku-buku yang ditulis berhubung dengan wujudnya UMNO di Johor, di mana Tengku Abdul Rahman terpaksa pindah daripada Langkawi tinggal di Johor Bahru. Kemudian pindah ke Kuala Lumpur, pejabatnya itulah dekat Jalan Coket, saudara. Saya sekarang ni jadikan pejabat Mubarak dan juga pejabat UMNO veteran. Jadi bila saya bermesyuarat itu, sebab saya ahli veteran UMNO, saudara, orang lama. Meja yang dia ada milik mesyuarat sampai sekarang ini, itulah meja yang digunakan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, pemimpin-pemimpin terdahulu sebelum wujudnya bangunan UMNO yang baru. Masih kukuh lagi dia punya mejanya, kayunya memang hebat, kekal lagi, berkilat lagi, saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya teringatlah teman-teman, terkenang-kenangkan musim pilihan raya begini, saudara Cik Abdullah, Cik Mat pun saya tahu bahawa pengorbanan dan jasa Tengku Razali Hamzah kepada UMNO dan negara. Ini sebab banyak orang, jasa beliau sewaktu apabila Tengku Razali menentang Dr. Mahathir. Masa itu jangan lupa, saudara, Dr. Mahathir adalah Presiden UMNO. Bila lawan Presiden kalah, maka seluruh jasa-jasanya dilupuskan sama sekali.
Tak ada langsung nak mengenang langsung. Itu yang kadang-kadang bila saya berbual dengan Tengku Razali, ceritaku tak pergi pejabat UMNO ke? Ada pergi, dia kata, apa perasaan you? Kata apa, dia kata, itu dah milik UMNO, biarlah. 10 ringgit saja saudara. Hanya dibuat pun tak ambil duit pun. 10 ringgit tu sebagai apa ini, untuk membolehkan adanya perjanjian jual beli. Kalau tak ada, tak bolehlah macam dengan jual beli. Itulah asalnya sekarang ini Putra World Trade Center, CWTC, bangunan Merdeka, bangunan UMNO 40 tingkat, Hotel Sari Pasifik, The Mall, hebatnya dibangunkan di atas tanah milik Tengku Razali Hamzah yang diberikan secara percuma. Ini orang langsung tidak memikirkan soal untuk kepentingan diri. Sampai hari ini pun. Sebab tu kadang-kadang bila berborak dengan Tengku Razali, saya bertanya, macam mana perjalanan dulu, dia bercerita. Apa yang saya cerita kadang-kadang berasaskan penceritaan Tengku Razali dan juga pengalaman. Saudara, saya dulu sebenarnya, saya cakap terus terang saudara, saya adalah orang yang terkesima waktu itu dengan kepimpinan kononnya Dr. Mahathir Mohamad. Hebat dia, the art of deceiving. Seni penipuan minda. Jadi kita dalam pergerakan pemuda menyokong Tengku Razali, menyokong Dr. Mahathir. Terpelantinglah Tengku Razali. Waktu itu segala jasa Tengku Razali ditutup habis. Dan waktu itu jugalah, jangan lupa saudara, Dr. Mahathir menggunakan Sri Anwar Ibrahim sebagai frontliner dia. Terpelanting juga Tun Musa Hitam. Tapi akhirnya, kalau benda yang bergerak, benda yang diasaskan dengan tidak ada kejujuran, berakhir dengan kehancuran. Ini saya ingat pesan pada kawan-kawan. Saya kekal bersahabat dengan semua teman-teman saya yang lalu, sebab persahabatan kami berasaskan kepada kejujuran, ya saudara. Saudara Hafiz, apa khabar saudara? Saudara Elmira, Badis, kena angkat baliklah jasa yang dikenang. Saya perlu mewawarkan itu sajalah, Elmira. Saya tak ada niat yang lain. Saudara Syaril Saleh, RM10 tu duty stamp. Dia bila kita nak menandatangani perjanjian, mesti ada, kalau ada jual beli, berapa nilainya mesti disebut. Dengan ini saya menyerahkan tanah saya, lot number dan sebagainya kepada saudara. Berapa nilai? RM10. Tulis itu RM10. Itu kemudian dibuatlah stamp duty dan sebagainya. Matlamatnya lain tak ada. Supaya UMNO ada bangunan sendiri yang lebih gagah daripada MCA. Nak ambil tanah kerajaan, takut kena tangkap dengan Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail, dia tegas orang dia, saudara. Jangan main-main. Saya ingat lagi, sahabat saya, Datuk Zainal. Beliau bekerja sebagai siswa Barisan Nasional di Parlimen. Datuk Zainal pun dia kata, dengan Tun Dr. Ismail jangan main-main. Saya baru masuk seminggu kerja, dia kata. Satu hari saya mesyuarat diadakan, pukul 9, saya sampai 9:05. Dia suruh saya balik. Awak ambil awak punya beg, awak ambil awak punya perkakas, balik, berhenti. Sampailah Tun Tan Sri Sin masukkan dia balik bekerja. Sampailah hari ini, beliau masih lagi menjadi siswa di Dewan Parlimen. Jadi Tun Dr. Ismail ni tegas orang dia. Susah kita nak cari orang tegas itu. Tapi masalahnya, kita kadang-kadang tidak adalah alirannya. Walaupun anak dia Taufik kata nak bertanding, dia berada datuk semua, saya tak nampak ketegasan Pak Taufik. Dan itulah pemimpin dahulu, lain jiwanya saudara. Pemimpin sekarang tak ada. Terima kasih saudara Mahazir Hashim, terlambat masuk, tak apa, boleh dengar kemudian. Ini pencerahan saya adalah mengenang memori masa silam. Saudara Hashimah Ibrahim. Memanglah dengan Dr. Mahathir ni mana boleh dibuat kawan saudara. Tak boleh buat kawan, sekupang tak boleh pakai. Saya rapat dengan anak Dr. Mahathir, antaranya lah saudara Datuk Mughzani. Memang saya rapat. Masa tu kita malah kita tarik dia masuk UMNO, jadi bendahari pergerakan pemuda UMNO masa tu. Saya ingat lagi saudara. Tapi tak kesampaian. Akhirnya sebab Tun Sita semua lebih sayangkan Mukhris, lantiklah Mukhris yang terlibat dalam politik. Mughzani dia berhenti, dia buat berniaga. Tu bukan kita tak kenal saudara. Tu pun Abang Non nak cium mulut dengan saka tu. Itu saya tak tahulah saudara. Abang Non kita ni tak serik-serik. Orang yang tak serik-serik antara saya ada Datuk Anwar Ibrahim lah. Saudara Azhari Effendi, betul, buat dengan tak jujur ni Allah akan balas balik. Betul Saudara Azhari Effendi. Apa-apa pun yang kita lakukan dalam hidup kita ni saudara, mesti dengan kejujuran ya. Saudara Tuah ZFS terkenang zaman dahulu, benar.
Dulu shopping komplek yang terbesar yang ada di Kuala Lumpur dulu, selain daripada Ampang Park dan juga Sungai Wang Plaza, kita ada Pertama Komplek. Pertama Komplek tu berhadapannya tu ada Campbell, pusat membeli belah Campbell yang terbakar. Atas terbakar, sampai sekarang pun tak nak naik. Orang kata kalau dah terbakar tu suih lah bangunan tu, sampai sekarang tak nak naik. Dan Jalan Tengku Abdul Rahman tu memang dulu kebanyakannya peniaga-peniaga Melayu dengan Cina, tapi sekarang telah pun dikuasai oleh peniaga-peniaga yang datang daripada India, jualan kain. Dulu yang paling besar di situ adalah Globe Six Store. Bila dah sampai saja musim nak raya, bulan puasa, ramai saya tengok orang pergi rupa nak membeli belah di Globe Six Store. Itulah pusat beli belah. Tak pergilah ke Pertama Komplek. Pertama Komplek ni khusus untuk pakaian, jahitan-jahitan Melayu, baju Melayu. Globe Six Store masa dulu tak ada lah, tak banyak mana pun baju Melayu. Dia banyak baju-baju moden. Saudara, di tempahan di Pertama Komplek. Dari Coket jalan kaki saudara. Ada satu lagi Selangor supermarket, tak silap saya, berhadapan dengan bangunan UMNO dulu tu. Itulah, tak ada banyak mana. Tapi bila bulan puasa di Coket tu memang meriah lah, tak macam sekarang. Dan dulu nilainya ini wang besar saudara, 10 sen pun besar. Seingat saya di ujung Jalan Tengku Abdul Rahman tu, selepas Globe Six Store, selepas ini panggung wayang ini Coliseum, dia ada satu restoran yang berhampiran dengan ini Bank Negara. Saudara, ada restoran dipanggil Restoran Rakyat. Ini Restoran Rakyat ini diasaskan oleh almarhum Tun Razak. Restoran Rakyat ini memang murah. Makanannya harganya RM1.50, nasi, makanlah banyak mana pun dengan air dan sebutir buah apple. Saya ingat lagi, selalulah kadang-kadang kita rasa banyak duit sikit, makanlah dekat dengan ini Kentucky. Kentucky yang pertama dulu tu ada di hadapan panggung Powergam Coliseum. Atas sikit tu, kalau saudara rasa nak makan asli yang asli, ini nasi Padang, di hadapan Coliseum tu berhadapan dengan Sogo. Ada satu kedai, pemiliknya Toki Cina. Tapi yang jual nasi Melayu tu nasi Padang. Itu original dari dulu lagi saudara. Masih lagi Toki tu ada lagi. Kemudian kalau di Wisma PKNS, dia tak ada komplek macam sekarang. Dalam Masjid India dulu PKNS tu ada Waspada Restoran. Adalah juga jualan, tapi sekarang ni saya tengok pun dah malap dah di Jalan Masjid India. Itu keadaannya, gambarannya saudara. Saudara Azhari, tingkat atas Globe Six Store, atas ada food court. Selalu pergi masa kecil-kecil. Ya Saudara Azhari. Ini kenangan silam. Bila shopping komplek yang ada dulu tu lah. Globe Six Store, Pertama Komplek, Campbell. Kalau di seberang, di kawasan Bukit Bintang adalah saya panggil dia itu, dia dekat dengan hotel di situ. Banyaklah hotel-hotel, 2-3 hotel situ. Puan Farida Idan, apa khabar Puan? Aldi Osman, boleh tak cerita jasa Tunku Abdul Rahman? Saya minta maaf, kalau jasa Tunku Abdul Rahman, saya cuma mampu dari segi pembacaan. Sebab saya tak berkesempatan bergaul dengan almarhum Tunku Abdul Rahman. Ada sesekali lah. Dan sekali itu masa musim kempen Semangat 46 semua tu, saya wartawan, kena berkawan dengan semua orang. Jumpa terasa hati juga masa itu kita menyokong Dr. Mahathir. Jadi bila Tengku datang daripada Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, tanyalah dia apa pandangan Tengku dengan keadaan politik sekarang. Dia kata selagi Dajjal itu ada, selagi itulah rosak UMNO. Itu yang saya ingat. Kenyataan almarhum Tunku Abdul Rahman waktu saya jadi wartawan, tapi tak berani nak tulis lah saudara. Dia kata selagi Dajjal, dia tak panggil Dr. Mahathir pun, dia panggil Dajjal. Selagi Dajjal itu ada, selagi itulah rosak UMNO. Hampa sokong lah. Itu saja. Lain saya tak ada cerita dengan Tunku Abdul Rahman. Saudara tuah, ya memang saya tak tahu Allahyarham bapa saudara tahun berapa ya. Ni perjuangan warga bangsa tuah, warga bangsa kita dulu tu banyak jasanya. Perjuangan kita ikhlas saudara. Saya seingat-ingat lah, kalau kempen tu tak ada lah macam sekarang. Datang dengan welfare, datang dengan Mercedes, tak ada. Kadang-kadang naik bas saja. Dah tahu penceramah rupanya. Dengarlah cerita dia. Saudara Nur Maria,
Saudara Azizah Ibrahim, Globe 6 Store ada 2 dan 1. Yang lama, satu lagi tu yang lama dan bagus. Satu lagi apa ini, Allah, ini satu juga macam Globe juga. Allah, saya lupa dah ni. Masih ada lagi sampai sekarang. Dan sebelah lagi tu, Chotrimal tu, kalau siapa nak pergi ke luar negeri, dia jual specialized baju-baju untuk baju sejuk dan sebagainya, saudara. Saudara Azman pernah jumpa Allahyarham Datuk Arun di bangunan KV. Benar? Sebab dia dilantik sebagai pengerusi Kewangan Usaha Bersatu yang dilantik oleh Dr. Mahathir. Itulah kononnya jasa besarnya. Abiki, terima kasih. Saudara Pak Din, dia kata Pilal. Ya, Pilal Store. Satu lagi tu, ada lagi. Pilal ni dia jual pakaian-pakaian, kasut-kasut dari London. Itu Pilal. Beli kasut Clark. Betul? Saudara Pak Din. Pilal memang kasut imported. Kasutnya memang harga mahal lah sikit. Tapi dulu punya mahal pun RM120. Bukan macam sekarang. Sekarang beribu lah kalau pick up Pilal. Sekarang ni Pilal ada di Petaling Jaya. Kat Jalan Gasing. Di situ. Saudara Wahib. Jadi sebenarnya saudara, saya masih terkenang masa dulu. Sebab itulah saya mewujudkan ruangan memori ini. Saudara SSB Saka tu memang lajar. Itu kata Tengku Brahman, bukan kata saya, saudara. Dia kalau panggil dia marah betul. Tak tahu kenapa dia marah, tak tahulah saya. Saudara, semoga saudara dapat minum teh, minum petang bersama keluarga, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Kita sambung besok kalau saya ada kesempatan waktu. Tapi tak tahulah, sebab besok saya ada mesyuarat. Kalau tak ada, tak sempat, tak adalah. Mungkin hari berikutnya. Dan kita jumpa malam nanti, banyak benda saya nak bercakap. Malam nanti kita akan mengulas tentang kedudukan politik, bagaimana suasana politik dan penjelasan-penjelasan yang berhubung dengan politik. Saudara Dahlan Yusof, apa jasa Datuk Arun Kampung Baru? Dahlan Saudara Dahlan Yusof, Kampung Baru itu asalnya adalah tanah anugerah Allah SWT. Tapi kerana tanah Kampung Baru itu anugerah Sultan Selangor kepada orang Melayu di situ. Kemudian kebetulan pejabat Menteri Besar Selangor adalah di Kampung Baru. Jadi sebab itu lebih rapat dengan warga Kampung Baru. Malahan Allahyarham Datuk Arun cukup rapat dengan penduduk-penduduk Kampung Baru. Jadi beliau nak membangun Kampung Baru tu waktu itu sukar kerana tanah-tanah itu macam sampai sekarang lah di bawah MMS. Jadi kalau saudara tanya kat saya apa jasa Tengku Datuk Arun pada Kampung Baru, tak tahu. Tapi itulah tempat permainan Datuk Arun selaku Menteri Besar yang tidak meletakkan barrier ataupun pemisah antara, walaupun beliau sebagai Menteri Besar tapi tidak ada pemisah dengan rakyat. Dia kadang-kadang semayang kat Masjid Kampung Baru, lepas semayang dia makan mi. Sekarang ni mi itu adalah mi Wak Sono. Ada di jalan cucu dia lah sekarang ni, cucu Wak Sono yang meniaga sekarang ni di Kampung Baru. Dan juga sate Minang, itu kegemaran Allahyarham Datuk Arun, dan dia bergaul lah. Jadi kalau nak kata jasa Kampung Baru, dia jasa besarnya adalah memberi tanah-tanah yang bersekitar di Keramat, di Kajang, di Jalan Kelang Lama dan sebagainya. Kampung Baru itu adalah merupakan tanah asal anugerah almarhum Dudi Yang Mulia Sultan Selangor. Daripada tahun berapa sebelum zaman Jepun lagi waktu itu, saudara. Okey, saudara, saya tak ada kesempatan waktu panjang lagi. Kita jumpa malam nanti, kita akan berbicara soal politik semasa. Begitulah terkenang semasa dulu. Saudara, selamat menyambung saudara. Terima kasih.